Okey, untuk seterusnya adalah kes ke-16. Kes ke-16, wanita meninggal dunia. Dia meninggalkan suami, ibu, bapa, anak perempuan 2 orang, anak lelaki 2 orang. Anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Bagaimanakah pengiraan faraid ini? Pertama kita listingkan dahulu di sini. Waris ialah suami, ibu, bapa, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Okey, seperti biasa kita tulis dahulu bahagian untuk anak-anak. Di sini anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Bila kita tambah 2 campur 2, 4, 4, 5, 6. Maka di sini 6 campur 6. Okey? Seterusnya kita ambil pengiraan untuk suami. Suami dapat 1/4 sebab apa? Sebab adanya keturunan, adanya furuk ke bawah. Ibu dapat berapa? Ibu akan dapat 1/6. Bapa dapat berapa? 1/6 disebabkan ada keturunan lelaki. Ibu dapat 1/6 disebabkan ada keturunan, tak kira lelaki ataupun perempuan. Jadi di sini untuk anak-anak akan dapat sobah. Okey, di sini kita selesaikan. Di sini darat dengan 3, sini darat dengan 2, sini darat dengan 2. Okey. Ini 12, jadi 3/12, 2/12, ni 2/12. Maka di sini ada lebihan sebanyak 5/12. 5 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 6 ini. 5 di sini tak dapat nak dibahagikan dengan 6 di sini. Makanya kita buat macam ni. Makanya kita darabkan penyebut 12 ini, 12 ini darab dengan 6 ini untuk kita selesaikan masalah ini. 12 darab dengan 6 jadi 72. Untuk suami 3/12 darab dengan 6 jadi 3 darab dengan 6 18/72. Untuk ibu 2/12 darab dengan 6 jadi 12/72. Untuk bapa 2/12 darab dengan 6 12/72. Untuk anak lelaki 2 daripada sini 2 darab dengan 5. 2 darab dengan 5 bahagi dengan 72. Jadi 10/72. Untuk anak lelaki kedua pun sama, 2 darab 5/72. 10/72. Untuk anak perempuan 1 darab 5/72. Jadi 5/72. Untuk anak perempuan yang kedua pun sama, per/72. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk wanita yang meninggal. Adanya waris suami, ibu, bapa, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Ini adalah jalan kerjanya. Okey, kita teruskan kes ke-17. Okey, kita teruskan dengan kes ke-17. Kes ke-17 ialah wanita meninggal dunia. Waris ialah suami, ibu, bapa, 3 orang anak lelaki dengan 2 orang anak perempuan. Okey, kita listingkan seperti ini. Waris suami, ibu, bapa, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid ini? Pertama, kita tulis untuk waris-waris iaitu anak dahulu. 2, 2, 2. Untuk anak lelaki semua dapat 2 bahagian. Untuk anak perempuan 1, 1. Jadi ini 2 campur 2 jadi 6, 6, 7, 8. Di sini 8. Okey, sebab kita tambah di sini jadi 8. Okey, seterusnya kita buat pengiraan di sini. Untuk suami akan dapat 1/4. Betul. Untuk ibu dapat 1/6. Untuk bapa 1/6. Sebabnya ada keturunan. Disebabkan ada keturunan, suami akan dapat 1/4. Ibu akan dapat 1/6 disebabkan ada keturunan lelaki dan perempuan. Untuk bapa akan dapat 1/6 disebabkan adanya keturunan lelaki. Okey, ini adalah sobah. Untuk anak-anak akan dapat sobah, iaitu 2 nisbah 1 yang seperti yang kita tulis di sebelah ini. Okey, seterusnya kita darabkan. Ini darab dengan 3, ini darab dengan 2, ini darab dengan 2. Jadi ini 12, 3/12, 2/12, 2/12. Jadi ini adalah 5/12.
Okey, 5 ni, 5 di sini tak dapat nak dibahagikan dengan 8 ni. 5 tak dapat nak dibahagikan dengan 8, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita darabkan 12 darab dengan 8. Di sini 12 darab dengan 8. 12 ni daripada sini, 8 ni kita ambil daripada pecahan di bawah ini, iaitu bahagian untuk anak-anak. Jadi 12 darab 8 berapa? 96. Maka untuk suami 3 per 12 darab dengan 8, jadi 24 per 96. Untuk ibu 2 per 12 darab dengan 8, jadi 16 per 96. Untuk bapa 2 per 12 darab dengan 8, jadi 16 per 96. Untuk anak lelaki kita ambil dari sini. Anak lelaki 2 darab dengan 5. 2 darab 5 saya tulis terus boleh? 2 darab 5 per 96. Jadi 10 per 96 untuk anak lelaki pertama. Anak lelaki kedua pun 10 per 96. Untuk anak lelaki ketiga pun 10 per 96. Untuk anak perempuan ni jalan kira yang sama ya. Untuk anak perempuan ini, satu di sini darab dengan 5. 1 darab dengan 5 per 96. Jadi 5 per 96. Untuk anak perempuan kedua pun sama. 5 per 96. Ini adalah jalan kerja untuk waris yang ditinggalkan oleh wanita yang meninggal. Waris ialah suami, ibu, bapa, 3 orang anak lelaki dengan 2 orang anak perempuan. Okey? Kita teruskan dengan kes ke-18, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan masalah yang masalah ke? Tak adalah masalah. Kes faraid ke-18, iaitu wanita meninggal dunia, iaitu waris yang ditinggalkan adalah suami, 2 orang anak perempuan dengan bapa. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid untuk waris-waris ini? Pertama kita tulis waris ialah suami, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, bapa. Okey, kita tuliskan berapakah nilai fardu yang telah ditetapkan oleh waris-waris ini. Suami akan dapat 1/4 disebabkan ada keturunan. Untuk anak-anak perempuan, mereka akan dapat 2/3. Anak perempuan dapat 2/3. Bukankah anak perempuan akan dapat 2 nisbah 1? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anak perempuan ini bersendirian, kalau mereka hanyalah anak perempuan yang ada, mereka akan dapat 2/3 kalau lebih daripada seorang. Kalau seorang, mereka akan dapat 1/2. Kalau seorang, kalau contohnya seorang je, mereka dia akan dapat 1/2. Ni dia orang ni, mereka lebih daripada seorang, mereka akan dapat 2/3 dibahagi sesama mereka sama rata. Untuk bapa akan dapat 1/6 campur asobah jika ada. Okey, bagaimanakah pengiraannya? Kita buat. Okey, di sini kita boleh darabkan ni 4, 3, 6. Kita darab dengan 3 untuk jadikan 12. Ini darab dengan 4. Asobah ni kita darab dengan 2. Sebab kita nak jadikan di sini 12. Okey? Di sini kita nak jadikan 12. Jadi di sini 3/12 untuk suami. Untuk anak-anak perempuan ni macam ni. Okey, mungkin saya kena buat jalan kira panjang sikit. 8/12. Untuk bapa 2/12. Okey, di sini ada beberapa masalah. Ada 2 je masalah. Okey, di sini 8 ni nak bahagikan 2 dengan untuk anak-anak ini. Kan tadi saya kata kalau untuk anak perempuan mereka akan bagi sama rata. Jadi 8 ni bahagi dengan 2 orang ni. 8 bahagi dengan 2, jadi 12 di sini 3/12. 4. Sebab apa 4? 8 bahagi dengan 2 orang ni. 8 bahagi dengan 2, jadi 4/12 untuk setiap seorang. Untuk bapa jadi 2/12. Tetapi terdapat beberapa masalah dan insya-Allah masalah ini boleh diselesaikan. Kalau kalian perasan, 3 campur dengan 4 campur dengan 4 campur dengan 2. Okey, kalian akan nampak di sini 3. Okey, 3. Okey, 3
3, campur dengan 4, campur dengan 4 lagi, campur dengan 2. Kenapa 13? Kenapa jadi 13/12, Syazwani? Sebab ini dipanggil masalah aul, 13/12. Di sini timbulnya masalah aul, iaitu masalah pengangka lebih besar daripada penyebut. Maknanya yang kita nak bahagikan tu lebih besar daripada yang harta yang sedia ada. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, menurut pandangan ulama, kita perkan semua, kita bahagikan mereka semua dengan 13. Maka suami akan dapat 3/13. Anak perempuan akan dapat 4/13. Anak perempuan kedua pun sama, 4/13. Dan untuk bapa pun dapat 2/13. Ini adalah tak nampak ya? Okey. Ini adalah pandangan yang telah dikeluarkan oleh ulama. Okey? Apabila adanya masalah aul ni dia akan timbul sekiranya adanya waris-waris fardu saja. Kalau waris fardu saja akan timbul masalah aul, mungkin akan timbul masalah aul, tak semestinya akan timbul. Sekiranya waris-waris ini telah dapat bahagian masing-masing, tetapi nilai ke atas ni lebih besar, maka kita kena samakan yang ni, 12 ni kita kena samakan seperti yang di atas ini. Ini adalah digelar masalah aul. Okey, saya harap ia memberi penjelasan kepada siapa yang bertanya. Okey, kita teruskan untuk kes seterusnya, iaitu 19, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan kes yang ke-18. Waris ialah wanita meninggal, waris ialah suami, 3 orang anak perempuan, dengan bapa. Okey, bagaimanakah pengiraan untuk faraid ini? Okey, suami akan dapat 1/4. Anak-anak perempuan akan dapat 2/3. Untuk bapa akan dapat 1/6 campur dengan asobah. Okey, kita kirakan masalah ini. Ini jadi 3, ini darab dengan 4, ini darab dengan 2. Maka di sini 12, 3/12, ini jadi 8/12, ini jadi 2/12. Di sini akan timbulnya masalah aul. Masalah aul ni macam yang kes ke-17 tadi. Jadi, kita samakan penyebut di bawah ini dahulu. Jadi, di sini 3/13, 8/13, 2/13. Seperti yang kes ke-17 tadi, kalian boleh tengok ya. Okey, di sini kita juga ada satu masalah. 8 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 3 orang anak perempuan ini. Jadinya untuk menyelesaikan masalah ini, 13 darab dengan 3 jadi 39. Ini 3/13 darab dengan 3 jadi 9/39. Jadi untuk anak-anak perempuan ini kita terus bahagikan untuk bahagian masing-masing. 8, kita ambil je 8 ni per 39. 8/39. 8/39. Ni adalah 2/13 darab dengan 3 jadi 6/39. Okey. Ini adalah jalan pengiraan untuk kes ke-19. Maafkan saya, ini adalah kes yang tadi adalah kes ke-18. Ini adalah kes ke-19. Kes ke-19. Kalau kalian nak tahu untuk penerangan yang lebih lanjut tentang aul, masalah aul, kalian tengok dekat kes ke-18 tadi. Okey, kita teruskan kes ke-20. Boleh? InsyaAllah. Okey, kita teruskan dengan kes ke-20. Berdasarkan pengalaman, kes 20 ini banyak berlaku. Kes 20 ini adalah kes yang
selalu saya jumpa, iaitu wanita meninggal, waris ialah suami, 2 orang anak perempuan, ada adik lelaki seorang, adik perempuan seorang. Kenapa adanya adik ni, adanya adik-beradik iaitu saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara seibu sebapa perempuan, disebabkan tiadanya anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, adik-beradik akan mewarisi. Juga disebabkan tiadanya ayah. Kalau tadi ada ayah, adik-beradik tak dapat mewarisi kalau ada ayah. Kalau tak ada ayah, kalau ayah telah meninggal dunia, maka tak ada ayah dengan tak ada anak lelaki, maka mereka, suami anak perempuan dengan adik-beradik ini akan mewarisi harta pusaka wanita ini. Ini adalah kes yang agak banyak bagi saya, agak banyak saya jumpa. Okey, kita teruskan pengiraan. Saya tak ada nak explain mengenai kes-kes yang saya jumpa. Saya nak terangkan mengenai pengiraan faraidnya. Okey, suami, kalau wanita meninggal, suami akan dapat 1/4 disebabkan adanya anak. Okey, untuk anak perempuan akan dapat 2/3. Untuk adik-beradik lelaki akan dapat asobah. Okey, ni kita kira, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 12. Okey, 3/12, ini jadi 8/12, ini jadi 8 campur dengan 3 jadi 11. Untuk adik-beradik akan dapat 1/12. Mereka akan berkongsi. Apabila satu ni tak dapat nak dibahagikan dengan 3, maka kita darabkan penyebut di sini. 12 darab dengan 3 jadi 36. Ini 3/12 darab dengan 3 jadi 9/36. Untuk anak-anak perempuan ini, kalau kita senangkan kerja kita boleh. Okey, kita buat macam ni. Ni kita tahu jawapan dia jadi 8/12 kan. Jadi kita senangkan kerja, kita jadikan 4/12 terus. Ni 4/12 juga. Sama je. Sebab ni 8 bahagikan kepada 2 orang anak. 8 ni 8 dibahagikan kepada 2 orang anak. 8 bagi dengan 2 jadi 4 lah. 4 di sini. 4/12 darab dengan 3 jadi betul lah. 12/36. 4/12 darab dengan 3 jadi 12/36. Untuk adik-beradik ni, satu ni darab dengan 2. Okey, 2 darab dengan 1, 2 darab dengan 1/36 jadi 2/36 untuk adik-beradik lelaki. Satu ni darab dengan 1 kat sini. 1 darab dengan 1/36 jadi 1/36 untuk adik-beradik perempuan ini. Adik perempuan ini dapat 1/36. Okey. Saya harap video ini memberi penjelasan kepada yang bertanya. Kenapa? Okey. Saya harap video ini memberi penjelasan kepada siapa yang bertanya, siapa yang mempunyai masalah-masalah seperti ini, ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan tiada masalah seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan ingin saya buat pengiraan yang berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan ataupun datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan serta datuk dan datin boleh hubungi saya di nombor ini. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, bekerja di Asalihin Trustee Berhad sebagai Islamic Estate Planner. Kalau ingin jumpa kami, boleh saja buat appointment dengan saya di Kelana Jaya. Boleh hubungi saya juga kalau nak buat appointment. Ini adalah nombor saya. InsyaAllah boleh call ataupun boleh WhatsApp. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, dan kita semua dalam redha Allah. Dan untuk kali ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.